Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Nadine Nordin dalam Pastikan Sahih edisi Rabu 13 April 2022. Hentikan penyebaran berita palsu kerana anda boleh dikenakan tindakan undang-undang dan penyebaran berita palsu boleh menyebabkan masyarakat panik dan mengganggu-gugat ketenteraman awam. Ikuti media sosial rasmi kami seperti di Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube dengan carian Berita RTM. Kita mulakan dengan segmen Sahih. Kita mulakan dengan kenyataan media yang amat berhormat Perdana Menteri mengenai tiada syarat lengkap dos imunisasi COVID-19 untuk terima bantuan khas kewangan Aidilfitri 2022. Yang amat berhormat Perdana Menteri telah mengarahkan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam untuk membatalkan perkara 6 dalam perkeliling bantuan khas kewangan Aidilfitri 2022 bertarikh 8 April 2022. Jelasnya lagi, beliau tidak pernah menyatakan sebarang pengecualian bayaran kepada pejabat awam mengikut status vaksinasi. Walaupun tidak diwajibkan, namun kerajaan tetap menyeru seluruh keluarga Malaysia untuk melengkapkan vaksinasi demi kesejahteraan bersama. Di Facebook page rasmi LHDN berkongsi mengenai kenyataan media pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersil mengenai taktik penipuan Macau Scam. Taktik terbaru ini menghantar gambar didakwa sebagai waran tangkap dengan tujuan menakutkan penerima. Mesej tersebut dan mangsa kebiasaannya akan terima panggilan dari nombor yang tidak dikenali, mendakwa panggilan daripada pihak pegawai polis, mahkamah atau sebagainya. Untuk makluman, bagi menyempurnakan waran tangkap, pihak polis tidak akan menghantar gambar dokumen kepada individu yang terlibat, namun ia akan ditunjukkan secara fizikal kepada individu semasa tangkapan dilakukan. Jadi kepada anda, jangan panik sekiranya mendapat gambar waran tangkap yang mengaitkan anda dengan mana-mana kes jenayah. Terus membuat semakan dengan pihak polis dengan menghubungi CCID Scam Response Center di talian 03 2610 1559 untuk sebarang nasihat atau maklumat lanjut. Kenyataan media pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersil seterusnya mengenai kemaskini perkembangan siasatan berkaitan Dato' Dr. Taufik Aiman, iaitu pihak CAD Singapura telah memberikan kerjasama sepanjang perbincangan. Pasukan penyiasat telah mengenal pasti dokumen dan keterangan yang diperlukan bagi memastikan dokumen dan keterangan diterima mahkamah perlu melalui proses Mutual Legal Assistance. Pihak PDRM juga telah merujuk siasatan kes ini kepada Jabatan Peguam Negara iaitu untuk tindakan lanjut. Ini pula mengenai siasatan melibatkan penama Nicky Liew, iaitu 68 serbuan telah dilaksanakan di sekitar Selangor dan seramai 116 individu ditahan dalam serbuan tersebut. Namun Nicky Liew berjaya melarikan diri. Pada 11 April 2022, Nicky Liew telah hadir menyerah diri di Pejabat Jabatan Siasatan Jenayah Komersil Bukit Aman dan telah ditahan. Untuk makluman, pihak PDRM tidak pernah membuat sebarang rundingan dengan mana-mana pihak dalam siasatan kes ini. Tindakan diambil terus mengikut lunas undang-undang yang tidak melindungi mana-mana pihak. Arahan perturuhan juga dilaksanakan seperti diarah oleh Pejabat Peguam Negara. Perkongsian di Facebook page rasmi Kementerian Pertahanan Malaysia mengenai kejayaan Op Benting. Pihak ATM komited kuat kuasa kawalan pencerobohan jenayah rentas sempadan. Tentera Darat Malaysia TDM di bawah formasi Division Pertama Infanteri Malaysia berjaya menangkap 3 orang tekong dan 5 orang pendatang asing tanpa izin parti warga Indonesia di pos Kandai, Sarawak. Parti yang dipercayai cuba menyeludup keluar untuk pulang ke Indonesia secara tidak sah turut membawa beberapa barangan larangan. Perhatian semua keluarga Malaysia, pembatalan kelulusan bersyarat terhadap
kit ujian kendiri COVID-19. Pihak berkuasa peranti perubatan MDA telah membatalkan kelulusan bersyarat bagi Innovac Teknologi Sendian Berhad dan Conan Medical Technologies Berhad. Pembatalan ini dibuat kerana establishment tersebut telah gagal mematuhi syarat kelulusan yang diberikan oleh MDA dan ianya berkuat kuasa serta-merta. MDA juga ingin menasihatkan pengguna agar tidak membeli atau menggunakan kit ujian kendiri COVID-19 yang tidak mematuhi keperluan MDA kerana dikuatiri tidak selamat untuk digunakan. Ayuh kita ikuti penjagaan keselamatan data kewangan serta peribadi. Berikut merupakan langkah-langkah yang boleh dipraktikkan bagi memastikan data kewangan dan peribadi anda dilindungi. Pertama, jangan dedahkan maklumat peribadi anda di media sosial. Kedua, gunakan pengesahan 2 faktor. Ketiga, gunakan kata laluan yang selamat. Jangan guna kata laluan yang mudah untuk individu lain teka. Keempat, gunakan Virtual Private Network VPN. Kelima, sentiasa berwaspada dengan pancingan data dan tipu helah di media sosial atau aplikasi. Dan yang keenam, jangan kongsikan kata laluan anda waimah pada orang yang anda kenali. Berikut merupakan perincian SOP dan garis panduan yang telah dirangka bagi peralihan ke fasa endemik. Pematuhan 1 SOP umum dan 9 garis panduan untuk makluman 181 SOP sedia ada dikurangkan kepada 1 SOP umum yang akan dikuatkuasakan melalui Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988-Akta 342. Manakala untuk sektor-sektor lain masih tiada penguatkuasaan SOP, sebaliknya hanya 9 garis panduan yang amat digalakkan untuk dipatuhi bagi mengekalkan keselamatan. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Pastikan Sahih. Segmen seterusnya, segmen semasa, iaitu Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullah dan Raja Perempuan Perlis berkenan berbuka puasa bersama lebih 200 tetamu di Dewan Bankuet Istana Arau. Majlis berkenaan dimulakan dengan majlis berbuka puasa yang disusuli dengan solat maghrib, tazkirah oleh Mufti Perlis, solat isyak dan tarawih berjemaah. Terdahulu sebelum solat sunat tarawih, Tuanku Syed Sirajuddin turut berkenan menyampaikan bantuan peruntukan kepada 35 institusi pendidikan Islam seluruh Perlis bagi tahun 2022 berjumlah 39.095 juta ringgit daripada Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis. Manakala Tuanku Tengku Fauziah berkenan menyampaikan sumbangan kepada 39 anak yatim dan warga emas sejurus selepas selesai sunat tarawih. Majlis diakhiri dengan penyampaian sumbangan kepada petugas media termasuk pihak RTM. Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin dan Sultanah Terengganu Sultanah Nur Zahirah berkenan berangkat menyempurnakan majlis pengundian sumbangan kepada fakir miskin dan pelajar sekolah sempena Hari Raya Aidilfitri yang akan disambut pada bulan hadapan. Ahli Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Diraja Sultan Mizan berkata, yayasan itu membelanjakan sebanyak RM288,750 untuk membantu meringankan bebanan golongan kurang bernasib baik membuat persiapan menyambut Aidilfitri. Menurutnya, majlis pengundian sumbangan sempena Aidilfitri kepada golongan miskin adalah acara tahunan diadakan setiap tahun oleh YDSM dan Yayasan Tuanku Nur Zahirah YTNZ. Bagaimanapun, katanya program itu terpaksa ditangguhkan selama 2 tahun, iaitu sejak 2020 berikutan penularan pandemik COVID-19. Dalam majlis tersebut, Sultan Mizan berkata, mengurniakan bantuan kepada 200 fakir miskin terpilih dari seluruh daerah Terengganu berupa wang tunai RM500 selain hamper barangan keperluan harian bernilai RM250 melalui YDSM. Ini pula kami bawakan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob mencadangkan agar Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI yang terletak dalam Lembah Automotif Berteknologi Tinggi AHTV membangunkan sebuah pusat latihan dan penyelidikan iaitu Center of Advanced Automotive Research and Training.
bangunkan sebuah pusat pelatihan dan penyelidikan iaitu Center of Advanced Automotive Research and Training. Ini bagi memastikan permintaan dan bekalan dari segi teknologi terkini, pelatihan serta sumber tenaga manusia di AHDB ini dapat dilestarikan secara produktif. Sesi libat urus mengenai pindahan Akta Orang Kurang Upaya OKU 2008 sedang dilaksanakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM. Sesi libat urus itu bertujuan memastikan pindahan akta berkenaan menjadi lebih baik dengan mengambil kira keadaan semasa dan akan datang. Kita bukan sahaja memberikan barangan kit seri itu. Ya, ada kit seri, ada juga sanitizer dan sebagainya. Namun apalah yang lebih penting adalah dari segi sesi kita memberikan ilmu ya dan taklimat tentang pengurusan haid, ya, tentang perkara yang boleh laku dan tidak sebagainya. Jadi itu juga yang kita sampaikan. Persatuan berkaitan industri kreatif perlu ditadbir secara profesional bagi mengangkat industri berkenaan serta menjaga tahap profesionalisme sebagai contoh sistem royalti boleh diwujudkan dengan mengambil pengalaman negara luar yang menjaga komuniti penggiat industri kreatif seperti para pelakon. Saya dapati terlalu banyak persatuan berbagai-bagai, tapi masih lagi persatuan itu bersifat kebajikan. Bukan persatuan menjaga profesionalisme. Kalau kita tengok arkitek, dia ada Pertubuhan Arkitek Malaysia, Town Planners ada Malaysian Institute of Planners, ada Board of Surveyors. Dia menjadi profesional kerana mereka mempunyai persatuan yang menjaga profesionalismenya. Kalau nak dijadikan itu sebagai satu profession, saya cadangkan supaya ada dia punya Board of Governors yang mengawal etika, yang mengawal profession, yang mengawal, dan kalau itu ada, barangkali kaedah nak membayar royalty kepada mereka yang diiktiraf a licensed actor ataupun a professional actor. Jadi lebih mudah kita nak regulate. Kalau open-ended, everybody claim dia pelakon. Program Khas Syawal 2022 Radio Televisyen Malaysia RTM yang bertemakan Syukurnya Syawal akan mewarnai rancangan televisyen tempatan bermula 3 Mei depan. Seiring tema tersebut, RTM menerusi 3 saluran utama iaitu TV1, TV2 dan TV OK menyediakan program keagamaan, telefilm, drama bersiri, dokumentari, majalah dan hiburan khas sempena Aidilfitri. Menteri Komunikasi dan Multimedia Menkom berkata program itu akan dimulai dengan siaran langsung Gema Takbir 2022 pada malam raya yang memaparkan topik sambutan raya dari sudut pandangan Islam. Diselangi takbir dan nasyid raya, lebih 30 program televisyen akan disiarkan sepanjang bulan Syawal nanti. Antara program di televisyen seperti Gema Takbir 2022, Raya Sakan dan konsert minggu ini Datuk Seri Siti Nurhaliza serta pelbagai drama khas raya. Selain TV, 34 stesen radio RTM juga menawarkan sajian program yang unik dan menarik. Antaranya Badingdang Raya Labuan FM, dokumentari khas Aidilfitri Wira Samudra Nasional FM serta drama khas di radio klasik berjudul Ketupat Palas Serunding Daging. Pengenalan program sempena Syawal dihadiri Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa pada majlis apresiasi bersama media di Ibu Negara pada Selasa. Seramai 3,281 yang tidak melepasi tapisan bagi permohonan pelantikan tetap jawatan pegawai perubatan grade UD43 UD41 akan dirujuk kepada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM untuk proses tapisan akhir berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA melalui kenyataan media memaklumkan jika semakan mendapati calon memenuhi semua syarat ditetapkan, calon akan dipanggil untuk temuduga. 16 Mac lalu, sejumlah 10,593 permohonan telah diterima daripada jumlah tersebut.
Sementara 3,281 calon didapati tidak menepasi tapisan syarat wajib kerana tiada maklumat pendaftaran penuh dengan Majlis Perubatan Malaysia MMC dan Bidang Pengkhususan Perubatan. Calon boleh menyemak status terkini permohonan mulai 22 April depan. Foodpanda dan Perkeso meterai MOU perluas manfaat perlindungan SKSPS, manfaatkan lebih 60,000 pekerja khidmat penghantaran berdaftar Kuala Lumpur. 12 April, syarikat Foodpanda memeterai perjanjian persefahaman MOU dengan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso bertujuan memperluas manfaat perlindungan di bawah skim Keselamatan Sosial Pekerja Sendiri SKSPS. Ia dijangka memanfaatkan lebih 60,000 pekerja khidmat penghantaran berdaftarkan dengan platform tersebut. Ayuh sama-sama kita ikuti. Dan 20% sepatutnya daripada pengguna, tetapi saya ucapkan terima kasih pihak Foodpanda telah mengeluarkan 10% daripada balance 20% itu untuk menunjukkan bukan saja komitmen mereka sebagai siasat mereka untuk membantu golongan B40. Ini satu usaha yang baik. Saya percaya lagi banyak syarikat-syarikat akan tampil hadapan untuk mengikut jejak langkah Foodpanda untuk membantu golongan B40 dalam keadaan hari ini. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA sedang berbincang dengan Kementerian Luar untuk membuat pengisian segera terhadap 29 kekosongan perjawatan yang masih belum diisi Ketua Perwakilan ketika ini. Jelas Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdullah, ketika ini kekosongan itu digalas oleh kuasa usaha sementara. Tambah beliau, punca berlakunya kekosongan itu disebabkan oleh persaraan selain dipengaruhi pandemik COVID-19 yang memberi kesan kepada pergerakan diplomat. Pandemik COVID-19, Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin menyifatkan ujian negara berperang dengan pandemik COVID-19 mengandungi jutaan hikmah dan pengajaran sukar dilupakan. Katanya, kita wajar sentiasa menginsafi betapa ujian itu adalah ruang dan peluang untuk kita meningkatkan darjat diri di sisi Allah. Datuk Dr. Razzie turut menzahirkan kesyukuran kerana sekali lagi berpeluang menyambut Ramadan seperti sebelum COVID-19 muncul. Bagi mengambil keberkatan bulan yang mulia ini, seramai 99 orang penerima daripada keseluruhan bahagian Kementerian Pendidikan menerima sumbangan wang tunai daripada Datuk Dr. Razzie dan timbalannya. Tren penerbangan antarabangsa ke Malaysia meningkat antara 30% hingga 40% sehari selepas sempadan dibuka berbanding 2019. Jelas Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Dr. Santara Kumar. Pihaknya optimis tren tersebut dijangka terus meningkat dalam tempoh 6 bulan. Ia didorong kerjasama erat antara pejabat pelancongan di negara berkaitan selain langkah mempromosikan produk yang terus dipergiat. Ia menjadi platform yang menghimpunkan lebih 200 gerai yang terdiri daripada pengusaha industri cenderamata tempatan dan antarabangsa. Yang penting bagi kita ialah bagaimana untuk menterjemahkan dasar ini bagi dinikmati oleh rakyat secara maksimal mungkin. Maka Kementerian Wilayah akan bekerjasama, akan berkolaborasi dengan kementerian lain supaya penyampaian kita, delivery system kita, rakyat akan dapat merasai dalam jangka tempoh yang ditentukan oleh pihak kerajaan. Siaran ulangan optik, diskusi mengenai pelan pemulihan negara bersama Yang Berhormat Datuk Seri Jalaluddin Alias, Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan, Khamis 4.05 petang di saluran berita RTM, Jumaat 10.30 malam di TV1 dan menerusi rtmklik.rtm.gov.my. Kembali lagi bersama kami dalam Pastikan Saya. Seperti biasa untuk segmen yang terakhir, segmen notifikasi, akan kami bawakan kepada anda hebahan yang perlu diwar-warkan untuk anda sertai. Ayo sama-sama kita saksikan inklusif
pada malam ini bersama dengan tetamu yang diraih. Untuk makluman semua, Yang Berhormat Senator Datuk Haji Idris bin Haji Ahmad, iaitu Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Pada malam ini 8.40 malam sudah semestinya di saluran berita RTM My Freeview 123, juga siaran serentak di TV1. Untuk mudah, muat turun saja RTM Play ke telefon pintar anda melalui Google Play atau App Store. Kita teruskan dengan bicara DR, diari rawat, iaitu dengan tajuknya cabaran berpuasa pesakit kronik, darah tinggi, kencing manis dan kolesterol tinggi. Bersama Dr. Nafiza Mat Nasir, pakar perunding perubatan keluarga iaitu UiTM Private Specialist Center UPSC. Pada malam ini 9 malam di saluran berita RTM siaran serentak di TV1 dan juga melalui aplikasi RTM Click. Dan ini pula adalah webinar kita sama-sama untuk sertai, jointly organised by the Economic Planning Unit, Prime Minister Department and the Malaysian Water Association. Anda boleh saksikan secara percuma, iaitu pendaftaran secara percuma melalui laman sesawang yang telah kami kongsikan, dan anda akan dapat pelbagai informasi yang berguna bersama dengan webinar ini. Dan seterusnya kita bawakan apa pula adalah wacana Al-Quran 11 Ramadan 1443 Hijri, iaitu wacana Al-Quran dan keselamatan negara bersama Yang Berhormat Datuk Haji Rozi bin Mat Saad, Ketua Pengarah Keselamatan Negara, Majlis Keselamatan Negara Jabatan Perdana Menteri. Wacana Al-Quran dan Keselamatan Negara bertarikh pada 13 April, iaitu hari ini 5 petang. Anda boleh saksikan di Facebook Live Majlis Keselamatan Negara, ataupun laman sesawang anda boleh saksikan juga di www.mkn.gov.my. Ayuh, kita seterusnya kita bawakan pula, ini adalah Majlis Pelancaran iBiaya, iaitu inisiatif pembiayaan perumahan Malaysia. Perasmian oleh Yang Berhormat Datuk Seri Rizal Marikan Naina Marikan, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, bersama Senator Yang Berhormat Senator Tengku Datuk Seri Utama Zafrul Tengku Abdul Aziz, Menteri Kewangan, pada 14 April 2022, iaitu Khamis 2.30 petang hingga 4 petang di Ballroom Lagoon 2 Sunway Resort Hotel Bandar Sunway. #ramai-ramai kita keluarga Malaysia. Dan ini pula kami bawakan kepada anda rancak Aidilfitri, iaitu Aeon Mall Nilai pada 23 April hingga 1 Mei 2022, bermula seawal 10 pagi hingga 10 malam. Jualan Malaysia, apakah yang ada? Selebriti dan jenama popular. Yang kedua, ada fashion dan pakaian. Ketiga, produk kesihatan dan kecantikan. Keempat, aksesori dan barangan perhiasan wanita. Kuih muih raya, makanan kering dan juga dekorasi raya. Ayuh sama-sama meriahkan. RM50 per hari, tertaluk kepada terma dan syarat yang telah ditetapkan. Ini pula adalah daftar e-pemula sekarang untuk dapat e-tunai. Berapakah ia? RM150. Apa itu e-pemula? RM150 dalam bentuk kredit e-tunai daripada satu penyediaan perkhidmatan. Anda boleh saksikan seperti yang kami kongsikan kepada anda semua. Untuk mendapatkan maklumat, ayuh sama-sama kita pergi ke laman sawang yang telah dikongsikan. Dan ini pula adalah BKM 2022, iaitu Bantuan Keluarga Malaysia. Wah, pasti ramai yang tersenyum bersempena dengan Aidilfitri, dapat KWSP, dapat pula BKM. Perlu berjimat demi kemaslahatan kita bersama, iaitu My BKM, mudahkan semak status permohonan BKM 2022. Anda boleh layari laman sesawang di bkm.hasil.gov.my. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Pastikan saya sampai di sini saja. InsyaAllah akan berjumpa lagi pada hari esok. Ingat, pastikan saya Isnin hingga Jumaat 3.30 petang di saluran berita RTM My Freeview 123. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia.